sahabat-sahabat sekalian, terima kasih, selamat datang ke Surau Al-Ihsan Nusantara. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berkumpul dalam siri kuliah perdana anjuran Surau Al-Ihsan. Kalau bulan Januari dulu kita panggil Ustaz Syahrul, kemudian bulan Februari kita panggil Ustaz Dr. Anhar. Alhamdulillah, malam ini kita bawakan pula Ustaz Dr. Rizal Arif, pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia, seorang personality TV yang tak perlu diperkenalkan lagi, memang dah popular di TV9, TV Al-Hijrah, Astro, dekat radio Malaysia, Radio Hakim. Jadi Alhamdulillah, jodoh kita dengan Ustaz Dr. Izhar berpanjangan. Kita telah panggil Ustaz tahun lepas. Ustaz dah datang sekali tahun lepas. Alhamdulillah, tahun ini rezeki Surau Al-Ihsan kita dapat lagi panggil Ustaz Dr. Rizal Arif untuk sama-sama kita beliau untuk berkongsi ilmu dengan kita. Jadi tajuk malam ini terbaik di langit, terkenal di langit. Terkenal di langit. Jadi apa yang terkenal di langit itu kita tak pasti. Jadi kita minta Dr. Izhar untuk menguraikannya, insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz Dr. Rizal Arif untuk menyampaikan kuliah pada dunia. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Uhayikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di rumah Allah. Kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka kata Nabi SAW, akan Allah mudahkan urusan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran cukup banyak berhubung sifat-sifat orang bertakwa. Yang mana tuan-tuan, bila kita nak pastikan nama kita ini disebut-sebut oleh para malaikat, sehingga ia diangkat sampai ke langit, kemudian dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu perkara itu, pastinya kita kena buat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kalau ikutkan daripada apa yang saya baca, terdapat banyak, bahkan ulama sebut ada 30 perkara ataupun amalan yang kita buat pasti akan bawa kita ini masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Selain daripada sebelum masuk syurga itu, Allah Ta'ala akan mendengar nama-nama kita ini disebut oleh para malaikat. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala disebut di dalam Al-Quran yang cukup banyak, antaranya Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan mereka ini melakukan amalan saleh, pastinya kata Allah, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini bagi orang yang saleh, banyak melakukan amal saleh, banyak melakukan amal jariah, maka Allah Ta'ala akan letakkan dia dalam syurga Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, tuan-tuan, sifat orang bertakwa itu sendiri Allah dah letakkan dia dalam syurga. Nak jadi orang bertakwa bukan senang. Kita kena lawan nafsu. Kalau dalam kita Ihya Ulumuddin
tuan-tuan puan. Nak jadi orang bertakwa, kita kena lawan nafsu, kena lawan perasaan, kena lawan orang kata apa, kita punya nafsul amarah yang mengajak kepada melakukan perkara munkar. Nak lawan orang. Maka Allah kata, innal muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa itu akan mendapat keuntungan. Dan keuntungan yang Allah janjikan ini tak jumpa dekat dunia. Apa kata Allah? Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Mereka akan masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Dan syurga Allah ni ada 3 sifat. Sifat-sifat 3 ni ada dalam diri manusia ketika hidup dekat muka bumi. Antara fitrahnya, pertama, sifat pertama atau fitrah pertama, manusia ini suka kepada kehijauan. Itu sebabnya bila time cuti sekolah kita pergi mana tuan? Kita masuk, ada yang pergi berkemah, betul tak? Berkemah selalunya kat mana? Dalam hutan, ataupun atas bukit, ataupun dekat bawah bukit. Bukit warna biru ke hijau? Hijau. Mesti hijaunya. Mana hijau, manusia suka kepada keindahan alam. Hadaiqa wa a'naba. Kalau tak pun tak pergi tempat-tempat hijau, akan pergi juga tempat yang satu lagi yang dipanggil air. Dipanggil apa? Tempat air. Orang kata kebiru-biruan. Tempat apa tu? Pantai, laut, pulau. Nak cerita, itu tempat orang yang suka tengok. Orang suka duduk, suka tengok, suka tenang. Orang stres akan pergi situ. Langkawi, Port Dickson pun dah jadi biru dah, coklat dah air dia. Kita ni ada pantai tapi tak jaga pantai tuan-tuan. Habis jahanam kita di pantai. Yang pelik, barat dia jaga semua tuan-tuan. Pantai tempat yang paling dia orang jaga. Dia takkan rosakkan alam sekitar. Dia takkan buang sampah, dia tidak akan korek tanah. Kita tuan-tuan habis semua tak ada benda tempat yang elok dulu. Rasanya zaman saya kecil dulu, Port Dickson antara tempat cantik lah. Air biru, sekarang tak ada tuan-tuan. Kuning, mandi-mandi siap lah, mandi dengan minyak-minyak saja, melekat kat tubuh. Nak cerita dah berubah lah. Tapi itulah tempat yang paling dekat dengan kita. Kalau nak duit lebih sikit, pakai duit lebih sikit, pergi Pontian. Itu kalau sekali duduk habislah 2-3 ribu. Memang mahal kawasan tu, makan mahal, rumah pun mahal, sewa pun mahal. Tapi itulah fitrah manusia nak pergi tempat-tempatnya. Hadaiqa wa a'naba. Manusia akan suka kepada keindahan alam, suka kepada taman-taman. Itu sebab antara majlis ilmu ni dianggap sebagai taman-taman syurga. Itu satu. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Bila kita masuk syurga, Allah Ta'ala janjikan tuan-tuan perempuan, wanita-wanita yang cantik, lelaki-lelaki yang cantik, Allah bagi kepada orang yang masuk syurga. Hadaiq wa a'naba wa kawa'ib atraba. Kawa'ib lebih kepada sifat wanita. Allah bagi sebab fitrah manusia dia nak kepada pasangan. Orang lelaki dia nak pada orang perempuan yang cantik. Cantik subjektif. Tak ada orang boleh kata isteri saya cantik, isteri awak cantik, tak boleh. Sebab subjektif. Ada orang dia suka hidung keping. Tengok, suami saya handsome, tengok hidung keping. Itu dia punya subjektif. Dia yang nampak cantik. Kita tak boleh nak nilai. Kita pula boleh, saya suka lah isteri saya, comel. Kenapa? Sebab gemuk. Tengok, subjektif. Ada orang dia suka gemuk. Itu pula pada dia masing-masing. Tapi nak cerita, di akhirat, orang yang akan masuk syurga hanya orang-orang yang cantik dan handsome. Orang yang sama tapi masuk dalam syurga dia cantik, dia handsome. Itu sifat manusia, nak kepada pasangan. Yang ketiga, nak kepada makanan. Ini cukup cantik tuan-tuan. Allah jadikan manusia masuk dalam syurga, tempat yang ada fitrah dalam diri dia ketika hidup di dunia. Ini yang Allah bagi. Tak cerita, nak masuk dalam syurga, nak duduk dalam syurga, tak dapat tidak kena ada 2 sifat. Yang paling utama, pertama takwa, yang kedua soleh. Soleh iaitu beramal dengan amalan soleh. Cuma tuan-tuan, bagaimana kita nak memastikan kita ini berada dalam keadaan yang sangat baik, dipuji oleh Allah dekat dunia, dipuji oleh Allah Ta'ala di akhirat. Bukan saja itu, kita punya amalan itu diangkat oleh para malaikat dan disebut dan dibawa kepada Allah Ta'ala. Ini yang kita nak buat tuan-tuan. Benda-benda ini agak berat, tetapi kita boleh buat sama-sama. Pertama tuan-tuan, disebut oleh
Yang pertama, ta'atullah ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Perkara pertama yang kita kena faham, nak pastikan kita punya amalan ini mendapat redha Allah Ta'ala, taatlah kepada segala suruhan Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang kita ni banyak sangat pertikai, tuan-tuan. Apa yang Allah suruh itu kita pertikai. Bila kata Allah haramkan khinzir, kita pertikai, kenapa khinzir tak boleh makan? Lah, tidak. Dia kata, ustaz, sekarang ni babi dah diubah, ustaz. Bila kita masuk dah takta dah umat, tengok tak makan juga babi. Bapak ni hari tadi baru saya jelas semayang, habis semayang bawa WhatsApp kawan. Dia pergi overseas. Dia profesor ni, dia pergi overseas depan. Dia pakai bau gigi. Dia tak tanya, dia beli bau gigi, dia tak tanya. Selalu kalau kita kat Malaysia, kalau kita beli bau gigi, kita tanya tak dia bau. Jangan tanya lah. Dia pergi kat overseas. Ni dia kata, aku dah pakai dekat 3 hari dah, Syekh. Rupanya bulu perut tu adalah bulu babi. Dia kata, macam mana dia perlu tak aku samak gigi? Nak samak apa gigi? Tu saya tak jawab lagi, dia ada peti kepala. Nak samak apa? Dia gigi dia tak boleh samak dah, tuan. Benda dalam mulut tak payah samak dah. Tak payah samak, benda dah masuk dalam mulut, dia kena samak luar. Macam contoh kita pegang tangan, tangan ni kena samak. Pakai pada baju, badan tu kena samak dalam mazhab Syafi'i. Tapi bila dah masuk ke mulut, dalam daripada gigi ke dalam, dah tak payah samak lagi lah. Tu sebabnya. Kata contoh kalau kita termakanlah babi, ramai dah orang termakan babi ni, tuan. Sebab bidang saya ni babi. Jangan panggil ustaz babi sudah lah. Sebab ada profesor arwah meninggal lah. Dia ni ahli mandi fatwa kemasan. Jadi profesor kaji babi. Orang panggil prof babi ke IP. Tapi dia lah yang banyak menghasilkan, tuan-tuan, produk-produk bagaimana nak detect babi untuk syarikat-syarikat besar. Harga dia RM50,000. Dia patentkan, UPM jual. Dia meninggal umur 52 tahun. Tuan-tuan, Allah ambil umur dia, orang hebat, tuan-tuan. Allah angkat, nama dia dah ada di sisi Allah Ta'ala. Dia bantu orang Islam, bantu peniaga Islam, bantu umat Islam bagaimana nak detect produk-produk yang ada babi. Sekarang ni beras ada babi. Dia campurkan bahan-bahan ini. Teknologi moden baru hari ini. Dia orang campur babi, kangkung ada babi, pelan. Babi, semua babi. Tapi orang pertikai, kenapa babi tak boleh? Dalam ubat-ubatan, Profesor Dr. Wan kata, dalam ubat saja, kalau nak kira hampir 80% daripada sumber haram. Itu sebab tuan-tuan pergi kat farmasi, mana ada ubat dia Panadol tu dia halal. Tak. Ubat sakit jantung dia tulis halal. Pencair darah halal, tak ada, tuan-tuan. Sebab ia dibenarkan atas asas darurat, harus. Vaksin mana ada halal? Tak ada halal, tak boleh bagi halal. Sebab dalam tu ada sumber yang meragukan, bahkan ada sumber yang membawa kepada haram jelas-jelas, tapi terpaksa digunakan sebab tidak ada benda lain. Sekarang ni yang buat ubat-ubatan, yang buat vaksin, semua orang bukan Islam. Salah kita sebab kita dah bergaduh, teman. Dalam masjid bergaduh, orang bergaduhnya sembahyang nak jari jedi gedak. Dia sibuk main jari lagi, teman. Ada tak Ustaz, nak sembahyang ni kita perlu macam ni ke, atau asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu sikit-sikit ke, atau berbulan laju. Dia sibuk tu lah, naik selaju ke tu laju. Dia fikir tu tarik naik turun tu kan. Tuan-tuan, ni kita kena fikir dulu besar dengan orang tak sembahyang berapa ramai nak fikir. Kalau nak gaduh, tuan-tuan, tu fikir orang tak sembahyang. Orang Melayu kita hisap dadah, orang Melayu kita minum arak, orang Melayu kita berzina, anak lahir tanpa bapa 500,000 lebih, anak lahir tanpa bapa. Mana tak dapat, tuan-tuan? Itu patut kita fikir. Ini duk fikir dia jari jadi ke jari jadi. Allahu Akbar, itu untuk kalut. Tak payah kalut badan dulu, tuan-tuan. Benda-benda kecil je tu. Yang paling bahaya sekali orang buat benda yang Nabi tak buat. Contoh, apa nama tu, kita tahiyat, dia tulis tahiyat. Kita kalau gini ada tak dalil? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Okeylah, ada dalil. Satu lagi asyhadu an la ilaha illallah. Tak apa, ada dalil. Hak satu lagi tu hak tak ada dalil, dia boleh. Dia buat macam mana? Asyhadu an la boleh pula. Tak salah boleh padam. Tengok-tengok tahiyat boleh padam, tuan. Wah, puji dia pula ni. Ha, ini boleh. Hak ni kita kena tegur. Yang mana kau ikut dalil mana? Siap-siap padam pula ni. Pakai padam pakai apa? Kita bayangkan itu ada perhatian
Banyak dia tuan. Ada pula orang buat kuda pusing. Asyhadu an la ilaha illallah. Pusing apa tu? Tawaf. Kita bayangkan kita sedang tawaf di mengelilingi Kaabah. Apalah, macam-macam orang buat. Ini yang patut kita fikir. Orang buat bid'ah, orang buat benda-benda salah. Dan ni kita duduk bergaduh. Kenapa tuan? Ni orang kafir dah buat ubat dan kita duduk makan vaksi daripada orang kafir punya ubat. Takkan? Makan ubat pencari jantung. Apa ni pencari jantung lah? Orang pencari darah untuk orang sakit jantung daripada sumber haram. Saya ingat sampaikan Prof Dr. Wan Mokhtar, dia kata kalau kita kumpulkan, ni masa kami tentang farmasetika halal, sebab saya penasihat farmasetika halal. Dia kata kalau kita kumpulkan babi dalam tubuh ni manusia hari ni daripada lahir sampailah pencet dia mati, kumpul-kumpul dapat seekor babi. Kita tak makan, tapi makan dari mana? Daripada lemak babi, daripada ubat-ubatan, daripada vaksin, daripada minyak, daripada kek, daripada semua babi. Tengok orang Islam tuan. Kita kalau kita ni banyak buat benda yang Allah larang, tak taat pada Allah, tak taat pada Rasul, akhirnya kita yang rugi. Tengok, kita pertikai, banyak sangat kita pertikai apa yang Islam tu. Kita tu bergaduh. Islam kata jangan bergaduh. Ati Allah wa ati Rasul, taat Allah, taat Rasul. Apa nama dia? Dalam ayat lain, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Kita berbelah. Tengok, akhirnya kita juga yang rugi tuan-tuan. Ini kita kena faham apa. Macam mana nama kita nak disebut oleh Allah Ta'ala dekat langit. Macam mana kita ini nak dibawa amalan kita ini oleh para malaikat sampai depan Allah Ta'ala. Sebab hidup kita penuh dengan perbalahan. Hidup kita penuh dengan kebencian. Itu sebabnya kita kena kembali kepada arahan Allah, balik kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tengok Nabi tuan, bila sampai Madinah, kalau betul-betul lah kita ni ikut sunnah Nabi tuan, sampai Madinah Nabi bina Masjid Quba. Kenapa Nabi bina Masjid Quba? Tak lepas, habis lepas Masjid Quba 4 km lepas tu Nabi bina Masjid Nabawi. Untuk apa tuan? Untuk mengeratkan silaturahim, untuk kuatkan hubungan antara manusia, agar mereka ini ada kekuatan. Itu sebabnya bila Nabi masuk, Yahudi tak boleh hidup tuan dalam Madinah. Dulu dia orang pegang ekonomi, lama kelamaan dia orang tak boleh pegang ekonomi. Siapa yang melebur kepada kejayaan dalam bisnes ketika berada di Madinah? Tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni dia jutawan dekat Mekah masa dia bukan Islam. Tapi disebabkan dia ambil keputusan nak ikut Nabi Muhammad SAW, hartanya telah dibekukan dekat Mekah. Dia bawa 1000 dirham di depan, bawa 1000 dirham dalam riwayat, pergi bawa 1000 dirham ikut Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai nak buat apa? Orang tu nak bagi apa ni, sahabat yang telah dipersaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf, nak bagi rumah, dia tak nak rumah, nak bagi tanah, nak bagi harta. Apa yang dia nak? Dia kata, "Dullani ala suq." Tunjukkan aku di mana pasar. Betul? Bila tunjuk di mana pasar, tuan, ni Abdul Rahman kata, "Oh, aku rasa aku nak bisnes." Lepas dia tengok pasar tu orang menjual, dia tengok orang Yahudi duk jual kenderaan. Apa dia? Jual unta, jual kuda, jual keldai, dan jual binatang-binatang untuk tunggangan orang Arab ketika itu, dan juga masyarakat masa itu. Sekarang kita pakai kereta lah. Dulu unta ni zaman dulu kita anggap sebagai continental, Mercedes dah dulu. Dulu itu unta. Nabi ada unta seekor. Malah Nabi pun ada kereta baru juga. Lepas tu Nabi juga ada kuda tapi paling laju. Itu kereta sport. Zaman dulu lah, jangan nak kira sekarang. Tapi kalau nak kira kereta sport, apa ni, kuda hari ni harga dia boleh tahan dekat 200,000, ada yang 1 juta pun mungkin. Saya pergi, ada orang yang ajak pergi tengok kuda. Saya tak reti tengok kuda, tengok Allah besar, kuda berkilat, kulit dia, apa ni, bulu dia berkilat. Saya kata, berapa harga dia? Ustaz, jangan cerita ke orang, 1.2 juta. Saya kata, Allahu Akbar. Isah tuan tengok kuda. 1.2 juta. Tapi kuda ni kuda import, memang besar. Dia memang untuk apa,
untuk apa yang blooper. Tu tak apa lah. Zaman dulu Abdul Rahman bin Auf ni dia tak adalah ambil semua. Dia kata aku nak jual unta. Orang kawan-kawan orang Arab makan Nabi, Abdul Rahman, kau biar betul. Macam kita orang kampung kita, Man, kau biar betul, Man. Kau nak jual unta, Man. Ini Yahudi punya, Man. Orang Yahudi tak pegang, mana boleh terima. Macam kita tak jual tayar lah. Kita kalau nak jual tayar, mana boleh jumpa? Semua dipegang oleh bukan Islam lah. Ada seorang orang Melayu kita buka dekat Bandar Baru Bagi, tutup lah, tutup. Tak boleh jalan. Orang bukan Islam jual satu tayar harga 300, dia jual 3 tu 40. Sebab dia kata kos dia pun tak lepas kalau jual 300. Sudah. Macam mana nak buat? Akhirnya bila orang Islam tak beli ke dia, tutup kedai. Yang beli orang bukan Islam. Tengok, nampak? Orang bukan Islam tak pegang. Jadi siapa dah berlaku kepada Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman, orang pun kata, macam mana kau nak jual tu? Yahudi dah pegang apa? Dia kata tak apa. Berapa orang Yahudi boleh jual? Ni tengok hebat Abdul Rahman punya bisnes. Dia pergi tengok, dia pergi survey. Tengok, kebijaksanaan dia suka survey. Dia pergi tengok, dia belajar, dia mengkaji. Dia tengok, orang Yahudi dia jual unta dengan harga 100 dirham. 100 dirham dapat seekor unta. Seekor unta Abdul Rahman bin Auf ni, awak Yahudi tanpa tali. Tali ni orang Arab kena beli tali. Siapa nak pergi beli kena beli tali lain. Beli kedai lain, bawa datang tali. Macam kita beli kereta tak ada steering. Steering pergi beli kat satu, bawa datang pakai lain. Ni tak, tali tak ada. Macam mana nak bawa? Jadi Abdul Rahman fikir dia, takut. Aku nak buka kedai ni, cuma aku nak buat lain sikit. Aku nak jual unta dengan harga 100 dirham juga, cuma aku tambah tali. Dia lebihkan harga sikit, tapi dia tambah tali. Dan dia masih untung. Tengok, nampak Abdul Rahman. Tuan-tuan, dengan 100,000 dirham yang dia bawa, 900 dirham dia beli unta. Seekor unta dapat 100 dirham dapat seekor dengan Yahudi. Dia dapat 9 ekor. 9 ekor. 9 ekor. Dia 100 dirham lagi tu dia beli tali. Bila beli tali, dia ikat tali. Tali pula warna-warni. Ada warna biru, warna merah. Jadi orang tertarik. Orang Islam pula bersatu, pakat beli dengan Abdul Rahman bin Auf. Akhirnya tuan-tuan, habis. Orang Yahudi tak boleh jual unta dekat Madinah Al-Munawwarah. Tengok hebat bila Nabi dapat didik. Sebab mereka taat pada Allah, taat pada Rasul. Kita tak taat pada Allah, tak taat pada Rasul. Itu sebabnya kita huru-hara hari ini berbalak sesama sendiri. Pemimpin berbalak sesama sendiri. Tak, duit ada tapi habis digunakan pada tempat yang salah. Macam mana nak dapat keberkatan dalam hidup? Duit banyak pun macam mana pun kita tidak akan dapat keberkatan. Ni benda yang kita kena ambil aktifan. Tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, golongan yang kedua yang nama mereka disebut oleh ahli sama ataupun dikatakan ahli langit, orang-orang makhluk di langit, iaitu para malaikat, disebut-sebut sampai depan Allah Ta'ala. Golongan yang kedua adalah golongan yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat ad-daim, orang yang bertaubat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Maryam, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Surah Maryam ayat 60. Apa kata Allah? Orang-orang yang bertaubat kepada Allah, illa man taba wa amana wa amila salihan. Mereka bertaubat, kemudian mereka kembali ke jalan Allah Ta'ala. Dia buat amal soleh, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang dia buat, maka Allah akan ambil, akan sebut namanya, akan diambil namanya daripada para malaikat. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, selalu kita menghina orang yang buat maksiat. Betul tak? Jadi, banyaknya dia buat maksiat. Kita sepatutnya bukan tanggungjawab kita menghina mereka. Kita tak boleh kutuk orang buat maksiat, sebab takut-takut kita kutuk orang, tidak hebat satu hari kita pula buat maksiat. Betul? Pernah dulu orang marah, kata kenapalah Datuk Seri Nurhaliza tu dulu dia pergi Mekah kan, dia pakai style tu, dia bukan pakai tudung terus, dia pakai macam tandus gitu lah kepala, dia pakai separuh gitu. Jadi orang pakai apa ni, umrah haji tak mau
Malaysia. Tuan-tuan, lepas tu yang sedihnya saya pun terlibat sah. Dia butuh kami, ustaz-ustaz dia kata, ni lah ustaz-ustaz dia masuk TV jumpa artis tegur lah, dia kata dia ingat boleh kita nak tegur dia, tak ada air. Kita nak tegur orang, tuan-tuan, tak boleh nak tegur direct, kena rapat dulu dengan dia, betul tak? Kena sembang dulu, kena berkenalan dulu, kena kenapa bila dia dah biasa dengan kita, barulah dia akan tanya sikit-sikit, ustaz ni macam mana, nak pakai tudung macam mana. Takkanlah kita nak terus, tak boleh, kena pakai penuh, kena tutup sampai bawah dada. Tuan-tuan, dia bukan bini dia, tu Datuk K nak ramai. Tak, kadang-kadang dia orang ni memaksa macam seakan-akan dia adalah yang terbaik. Tak boleh, tuan-tuan, bagilah peluang kepada mereka. Mula-mula dia pakai tarbus, lama-lama dia pakai selendang, begitulah terus, dan akhirnya sekarang, tuan-tuan, dia dah tutup penuh lah. Sekarang ni dekat rumah dia buat majlis taklim. Macam contoh, dia panggil ustaz-ustaz datang rumah, dia panggil habib-habib datang buat macam zikran Nabi, ingat Nabi, macam inilah, macam berselawat dekat rumah dia. Nak cerita, dia dah mula dekat dengan program-program agama. So, apa masalah dia? Bagilah masa. Islam itu datang ditadarus, datang sedikit demi sedikit. So kita nak tegur orang pun sedikit demi sedikit. Lama-lama orang tu taubat lah, tuan. Macam baru ni, pernah sekali tu saya pergi umrah bawa jemaah. Salah seorang daripada jemaah tu, tuan, nak kata hidayah ni milik Allah, kita tak boleh nak bagi hidayah pada orang. Tuan, antara yang datang, yang pergi umrah dengan saya, dia ni bukan saja orang biasa, jutawan, tuan, duit banyak. Masalah dia ialah dia sembahyang duha tak tinggal, sembahyang fardu tak tinggal. Masalah dia ialah zina. Dia kata, ustaz, satu benda yang saya tak boleh tinggal, zina, ustaz. Saya kalau perempuan, ustaz, kalau pergi ke Jerman, jumpa perempuan Jerman, aku sapu, ustaz. Lepas tu taubat. Saya tutup dosa saya ini dengan solat duha, saya tutup dosa saya dengan sembahyang sunat, saya tutup dosa saya dengan sembahyang fardu, baca Quran dan seumpamanya. Bila pergi, bayangkan tuan, kita kat Mekah, dia cerita, kata, ustaz, saya datang umrah tiap-tiap tahun, ustaz, saya nak tutup saya punya dosa-dosa besar saya. Saya kata, sampai bila haji nak buat macam ni? Balik haji, balik umrah, zina lagi, sampai bila? Dia kata, ustaz, itu je masalah, janganlah ustaz bawa saya. Ustaz jangan bawa saya, ustaz, itu kelemahan saya. Ustaz ada kelemahan, dia bagi kat aku lah. Kelemahan kita berbeza, ustaz. Payah ustaz cakap dengan jutawan, tuan. Cakap dengan jutawan bukan cakap dengan orang tua orang pisang. Dia ni ada kepala dia sendiri. Jilat bulan dia tak nak pergi, kan susah lah kita lah. Dia tak nak pergi semayang, dia buat baikok seorang, dia susah dia. Kita nak suruh dia dapat hidayah, tuan-tuan. Tak apa, saya kata tak apa lagi, haji buatlah apa yang haji suka. Tapi sekarang ni haji ikut saya, ikut, tuan-tuan. Kita pula bila kita dakwah orang, kita kena ada cara, teknik. Ajak orang, bawa lah 2-3 orang ikut, betul-betul muda ikut saya. Dia sampai, rupanya dia ni setiap kali pergi umrah, dia tak pernah pergi masuk dalam Raudah kalau di Madinah. Orang kaya, tuan, pergi sembahyang fardu balik, minum kopi kedai kopi, ataupun kalau ada Starbucks, minum Starbucks. Asal pergi pula masjid. Itulah kita jumpa kawan-kawan, hello, kawan-kawan mana, jom kita meeting kat sini, meeting juga saja. Pergi kan saya tarik. Saya kata apa? Ji, haji hari ni kita ikut saya. Lagi mana, Ustaz? Sembahyang lah, mana lagi? Sini tak ada kerja-kerja lain, kita buat sembahyang ni. Okey, jom, Ustaz, ikut. Sebab dia kena rapat dengan saya, sebab dia nak makan nasi Arab. Nasi Arab sedap, saya seorang tahu, bukan Madinah, kita jalan jauh. Jadi makan, dia kata makan kawasan masjid, apa ni, kawasan masjid tak sedap, dia kata. Memang nasi tu kawasan yang masak tu bangla. Ataupun orang Pakistan tak sedap. Ini yang betul-betul ni, yang orang Arab betul masak ni, orang Yaman. Pergi dia, suka dia rapat dengan dia. Lepas tu kita pergi pula, kita bukan nak duit dia. Saya pergi, saya belanja je makan. Malulah jutawan saya belanja. Saya bukan jutawan, tapi boleh belanja dia. Dia kata, ustaz, jangan buat malu saya. Tak apalah, hari ni saya belanja, esok haji belanja pula, lusa
Yang ustaz sibuk nak pergi pukul 4 ni tahu tak? Dah bukan pukul 4 ni, pukul 3.30 kita masuk dah. Hai ustaz, apa sangat dia awal sangat? Dia kata ni kita datang ni, kita nak buat amal ibadat banyak-banyak ni. Kita kena iktikaf dekat masjid ni. Banyak akan baca Quran. Duduk kau, apa yang kita dapat? Tak dapat apa-apa. Tarik, bawa masuk. Bila masuk selalu dia semayang dekat hujung-hujung belakang tu. Dah, dekat air zam-zam, tepi air zam-zam ada sapu kat situ je. Ini saya tarik, depan tu. Dia kata, ustaz, jauh ustaz. Apa jalan yang jauh, yang penting dalam masjid ustaz. Dia banyak cakap tu lah. Tak apa lah, tak apa, Haji ikut saya juga. Sampai habis semayang waktu maghrib, habis semayang maghrib, habis semayang isyak. Haji, jom ikut saya. Ustaz, jom balik, lapar ustaz. Sibuk lapar dia. Tu lah saya kata, nanti dulu, jangan risau, lepas ni kita makan. Sekarang ni saya nak bawa Haji masuk Raudah. Apa? Raudah tu mana? Lah, kata pergi umrah selalu. Tak masuk Raudah. Kata tak pernah masuk kata. Orang kata semayang dalam masjid ini pun tak kira Raudah lah. Dia punya ilmu tu kan. Dia buat sebelum-sebelum ni bukan nak ikut sangat. Tak apa pula orang Indonesia pula bawa. Dia kata pun nak ikut, tak mau ikut sudah. Yang penting aku cakap. Dan dia tak mau ikut. Ni kita bawa, kita paksa dia. Bawa masuk, tarik dalam Raudah, orang bawah. Bila tengah ramai ni, saya pun cakap dia. Kawasan ni lah, kan ramai tengah menunggu nak masuk. Nampak tiang, ni tiang Ali, ni tiang Taubat, ni tiang Asyari, tiang Kadir dan sebagainya. Saya cerita dia satu-satu tu. Bagusnya tu lah. Dia kata, dia kata, ustaz, ini tempat Nabi. Tu tempat ni kalau kita masuk kawasan ni, Raudah tempat tu. Dia depan tu. Dia kata, ustaz, saya nak masuk ustaz. Tapi dengan syarat, boleh masuk. Ni kalau ramai orang silap bilang nanti kita keluar balik ke belakang. Ya ke ustaz? Ya, tak mustahil berlaku. Tapi dengan syarat. Apa dia syarat ustaz? Taubat. InsyaAllah taubat. Dia dulu taubat. Bukan taubat tu. Letak dalam hati, aku nak taubat daripada segala dosa kecil dan dosa besar yang aku pernah lakukan. InsyaAllah ustaz, insyaAllah. Termasuk zina. Zina. Maksud ustaz yang lepaskan yang mana ni? Mana tak boleh buat lagi? Tak boleh buat dah. Kalau Haji tak nak, Haji nak masuk juga. Kalau nak buat lagi, silap bulan tak boleh masuk. Kita kelentok sikit Bukan kelentok, tapi kita bagi helak. Nak bagi dia boleh masuk semangat nak masuk ni. Ustaz, insyaAllah, ustaz, insyaAllah. Ustaz, siap. Waktu orang pun buka pintu, boleh buka pintu. Lari. Sampai betul-betul dekat mana tuan-tuan? Dekat dengan mihrab Nabi. Berhenti kat situ. Saya pun nak semayang. Jik semayang. Wah, okey. Mana Raudah tu Ustaz? Jik, kita tengah Raudah ni, tempat mustajab doa. Allahu Akbar. Angkat takbir dia. Sujud bukan main lama tuan-tuan. Saya ingat saya tanya apa benda ni sujud lama-lama kan? Pertama Ustaz, saya tengah tunggu projek daripada Bangkok 1 bilion Ustaz. Padahal lama ingatkan taubat tak nak zina dah. Tapi nak cerita ni, tuan-tuan, orang yang baik, tuan-tuan, dia hati bersih sebenarnya. Cuma dia ni tak boleh kawal dia punya perasaan. Takut selesai waktu, Mekah lah dia. Dia sampai kat Mekah, rupanya kat Mekah ni dia tak nak masuk Hijri Ismail. Dan dia tak pernah cium Hajar Aswad. Tak pernah. Dia kata saya pergi setiap tahun 2 kali, ustaz, tak pernah sampai tempat-tempat ni. Tak pernah orang macam ni Allah nak masuk. Saya kata, kita kena masuk dalam Hijri Ismail. Sini tempat mustajab doa, tempat air turun tu. Kata, ustaz, apa ramai-ramai ni? Tak nak ustaz. Kata, mari kita tak nak masuk. Cuma nak masuk kali ni, kena taubat pula. Taubat lagi. Taubat apa ni? Taubat macam biasa, macam kita buat kat Allah. Cuma lepas ni kena azab, tak nak lagi bersih. Aduh, berat ustaz ni. Ustaz, kena 3 kali. Mahu tak final saya tak? Boleh tu cakap daripada pakai Allah tu kan? Saya kata, kita memang tak nak zina. Sekarang ni hati kita ubah dah cara hidup. Okeylah. Dia macam tak puas hati. Boleh masuk tuan-tuan. Allah bagi dia macam tempat mudah lah tuan-tuan. Macam ni macam Allah tolong. Saya ni mudah masuk sebab dia juga. Masuk dapat duduk mana? Betul-betul di bawah pencur emas. Betul-betul bawah. Ni tempat hati ni, doa ni mustajab. Betul-betul bawah hati. Allahu Akbar. Nangis tuan-tuan. Lepas tu saya kata, jom kita tu cium Hajar Aswad. Dia kata, ustaz, apa pula faedah cium Hajar Aswad ni? Dia kata, cium pokok-pokok itu. Tak nak lah ustaz, tak nak lah. Saya kata, cium sekali Allah ampunkan dosa ni. Ini dibuat oleh Nabi. Umar buat, Abu Bakar buat, takkan Haji tak nak buat. Silap buat, tak buat 1 bilion balik.
dia balik daripada Mekah, dia macam banyak termenang. Lepas dia cium yang ketiga, dia dapat cium Hajar Aswad, dia banyak termenang. Dia kata dalam bilik dekat hotel, dia kata, Ustaz, rupanya saya banyak buat dosa. Innakan lastahti apa kita lagi. Kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang, tapi Allah bagi hidayah. Dia cakap, kata Ustaz, rupanya saya banyak buat dosa pada orang perempuan. Saya sinai mereka, ada yang mengandung, saya suruh dia gugur. Dia macam dia ingat balik semua dosa-dosa dia buat. Saya kata, Allah dah buka untuk hati. Sekarang sampai masa pergilah, buat ibadat sebanyak mungkin dekat depan kamu. Allah dah buka. Sekarang ni balik berazam, aku tak nak lagi buat benda yang haram itu, iaitu zina. Tuan-tuan, alhamdulillah, start daripada malam tu, dia tiap-tiap hari pukul 3 pagi dah pergi ke masjid. Sembahyang ke mana? Betul-betul belakang tu imam, 2 soft kedua. Selepas imam, belakang imam memang tak boleh lah. Orang duduk belakang imam silap pada cakap apa? Dah, dia mesti duduk 2. Dia kata dapat sembahyang belakang, 2 soft. Lepas imam ada satu soft kedua. Dia dapat duduk belakang imam, doa, dapat masuk hijik Ismail, dia masuk sendiri. Tuan-tuan, dia dapat cium kali 2 Hajar Aswad. Tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, Allah bagi kekuatan kepada dia untuk tinggal. Saya dah balik dengan dia 2-3 tahun balik. Saya tanya, Haji buat lagi ke? Alhamdulillah Ustaz, sekarang ni saya dengan isteri saya dah, saya tak buat lagi benda tu. Dia tak boleh tipu. Isteri dia telefon saya tuan-tuan, kata Ustaz, terima kasih Ustaz, lepas dia balik umrah dengan Ustaz, itulah kali terakhir dia tidak buat lagi benda-benda yang haram. Selalu tiap-tiap malam ada je tuan-tuan, dia tidur dengan perempuan ni telefon, nak bagi tahu tuan-tuan, jahat. Lepas 3 tahun tuan-tuan, tidak ada lagi. Mana kita rasa bangga tuan, itu hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi betul, dia balik projek yang dia minta dekat Bangkok, dapat. Tapi hebatnya, bila dia dapat tu, dia tak adalah jadi macam orang sombong. Dia tanya telefon saya, Ustaz, apa saya nak buat dengan duit saya? Tanya duit projek bila tu nak bawa. Bagus juga, saya tak ada suruh kata kau hantar balik. Saya cakap dia, duit tu zakat jangan dilupakan. Kalau boleh, berikan kepada orang yang berhak. Dia keluar, dia ada nak bawa zakat, portion zakat juta orang. Dia bagi kepada sekolah pondok. Adalah 2 sekolah pondok, dia bagi 3 sekolah pondok, dia bagi. Dia pergi, Allah murahkan rezeki. Allah bagi lagi rezeki kepada dia. Dan taubat yang dia buat, dia tak nak berzina, dia berjaya tuan. Berjaya, dia pergi mau ni ke Jerman, dia tanya, Ustaz, ada perempuan yang biasa saya tidur dengan dia tak nak tidur, saya tolak Ustaz. Masa saya tolak Ustaz, keluar ini Ustaz, dia baru seksi Ustaz. Habis fikir Hajar Aswad, fikir Raudah, fikir hijik Ismail yang saya pergi Ustaz. Saya tak nak Ustaz, taubatlah, tak nak Ustaz. Cuma Alhamdulillah, baru ni isteri dia bagi dia kahwin dulu. Oh, happy lah dia tuan. Ustaz tak zina tapi dapat isteri yang baru. Umur dia dah 52 tahun. Dia dapat isteri umur 22 tahun. Isteri dia cari, isteri dia pula, isteri yang bagus. Isteri dia kata, tak apa lah, daripada awak zina, awak kahwin seorang lagi, tak ada masalah. Saya yang cari kan. Dia cari yang cantik betul. Saya tengok gambar, oh cantik. Betul ke isteri awak cari? Betul ni, Ustaz. Isteri saya cari. Isteri dia cari awak betul-betul cantik. Oh, mak kita, dia suruh cari juga. Sampai saya cari. Kau gigi tak ada kok. Gambar begitu bergerak. Macam mana kita tahu nak cerita ini baru betul. Tengok, akhirnya isteri dia juga berjaya mendidik orang ini daripada melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, nak pastikan nama kita ini disebut oleh para malaikat sampai depan Allah Ta'ala dengan al-istiqamah ala dinillah azza wa jalla. Istiqamahlah dalam segala perbuatan yang kita buat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qul amantu billah thumma istaqim. Ya, kata Nabi SAW, katakan yang kamu beriman pada Allah dan istiqamahlah dengan apa yang kamu lakukan. Macam contoh tuan, kita ni benda kita boleh buat. Contoh, kita nak sembahyang duha, kita boleh buat. Tapi nak istiqamah tu payah. Betul? Nak datang masjid, hari ni boleh datang ramai. Sebab ada makan sehari. Tak? Nak istiqamah, datang pula esok subuh.
subuh, itu berat. Nak datang pula zuhur, nak datang pula asar, nak datang pula maghrib, nak biasakan dengan masjid, sangat suka tuan. Kena ada mujahadah. Sebabnya Nabi SAW suruh sangat-sangat kita ini istiqamah dengan amalan yang kita lakukan. Guru saya pesan, dia kata macam mana kita nak istiqamah dalam sesuatu perbuatan. Ini saya buat sendiri dan saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Dulu saya tak sembahyang duha. Saya mula sembahyang duha pada umur 18 tahun. Alhamdulillah hari ini kita ada dah tinggal tapi tak banyak lah. Kadang-kadang terlalu orang padat program sampai tak teringat sembahyang. Ada pula sekali-sekali tapi taklah maknanya orang apa? Tinggal banyak. Masa umur 18 kita risau tuan, sebab saya belajar kat Syria. Masa tu dengan SPM pun tak ada. Lepas tu pada masa yang sama orang kata apa? Syria punya sijil tak diiktiraf. Kata macam mana aku nak belajar, macam mana aku nak kerja, balik nak kerja apa. Kita fikir guru saya Syekh Qurail Rajab, dia kata, Ilham, sebab saya ni happy go lagi. Dekat dalam kelas saya suka cakap. Saya kawan-kawan betul-betul Arab kan, dia suka buang. Jadi saya cakap kat dia. Hari tu dia nampak saya sedih. Saya kata, anta tak Za'lan ni, kenapa kamu nampak sedih ni? Tak ada lah, aku fikir aku balik ni apa. Dengan sijil tak iktiraf, lepas tu gini-gini. La ya bunai, la. Dia kata, dia marah lah. Dia kata, jangan kau sedih. Kau ingat, rezeki ini milik Allah. Allah bagi rezeki. Kamu ni duduk belajar agama. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kamu menangkan Allah, Allah akan menangkan kamu. Cuma ada amalan yang boleh menarik rezeki. Apa dia? Antaranya jangan kamu tinggal solat Allah. Saya pun cakap kata, Allah, salatullah Allah usalli bas yaum wa yaum. Aku sembahyang sekali lah. Lepas tu tak sembahyang lah banyak tak sembahyang dia kata sembahyang. Dia kata itu sebab kamu sedih. Kamu sembahyang. Cuma nak sembahyang dia kata kamu kena buat satu perkara. Mula esok kamu jangan berhenti illa ba'da arba'ina yawman. Kecuali kamu dah habis 40 hari. Benda ni bukan Nabi suruh. Dan tuan-tuan kata Nabi suruh pula tak. Ulama yang buat ikut praktikal dia. Sembahyang 40 hari. Dia kata kalau kamu tertinggal satu malam ataupun satu hari, tertinggal sembahyang duha, kamu ulang balik 40 hari. Ulang balik. Saya cuba buat teman, saya amal sebab guru pesan. Saya mula esok tak tinggal sampai 40 hari. Dia kata lepas tu kau tinggal. Dia macam cabar. Masuk hari ke-41 tuan, saya cuba tak sembahyang, tak boleh. Perasaan kita rasa macam ada benda tak sembahyang, ada benda tak buat. Masa macam ganti gitu. Lah kali sembahyang buat tuan sampai hari ini alhamdulillah. Bahkan kalau kau tertinggal, rasa menyesal, kenapa aku tertinggal? Kenapa aku tak keluar meeting? Sampai peringkat ni. Sampai peringkat maknanya kita buat nak istiqamah tu payah. Itu sebab macam tuan-tuan dah datang masjid malam. Istiqamah tu start esok tak 40 hari tak balik. 40 hari tak balik. 40 hari datang tanpa henti. Lepas tu cuba berhenti, kita akan rasa pelik. Kenapa yang aku tak datang? Kenapa tak? Rasa macam tak sempurna hidup ni. Kita dah biasa tuan, dah biasa datang masjid. Kita akan rasa pelik kalau tak solat di masjid. Nah ini perkara yang kita kena buat. Kalau nak betul-betul amalan kita itu diterima oleh Allah Ta'ala dan nama kita disebut oleh para malaikat untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Kena istiqamah dengan amalan yang kita buat. Tengoklah Datuk ni Abdul Aziz ni maknanya istiqamah ni dia dengan agama, dengan sembahyang duha dan apa, sembahyang di masjid tu kan. Ustaz Don pergi ziarah dia. Masa tu dia tengah sakit. Dia bawa apa plastik plastik air kecil. Sakit dia duduk keluar dari rumah, azan dia akan duduk kat luar. Ni macam masjid ni, dia duduk kat rumah sebelah mana? Dia duduk kat pintu sebelah. Soft bersambung sampai kat luar. Orang penuh ni, dia sembahyang kat luar ni. Dia tak masuk masjid sebab dia kata takut tercicir air kecil jatuh kotorkan masjid. Dia sembahyang. Itu
orang yang istiqamah. Dia tak tinggal sembahyang berjemaah walaupun dia sakit mati. Kanser tahap 4. Kita kalau kena tahap 4 dan patah semangat, tak mau kawan orang, tak berjumpa orang, dia boleh datang ibu macam biasa. Orang minta tahnik, dia tahnikkan orang tu, anak orang, dia tak keluar, dia tahnik. Tuan-tuan, dia macam tidak ada perasaan nak patah hati, tak ada. Tu, orang yang dah biasa semayang fardu, dia semayang di masjid, apatah lagi semayang malam ni. Itu sebab masa dia meninggal ni, doktor-doktor pakar yang jaga kat USM, pakar bertanya, pakar berbincang sama dia, macam mana orang yang dah dibius sepatutnya tak sedar 48 jam boleh bangun tepat waktu solat duha dia, solat malam 4 pagi. Bangun sedar waktu tepat kan, nak sembahyang duha, nak sembahyang malam, minta keluarga atau isteri tolong wudukkan dia, tayamumkan dia. Lepas tu kan pukul 6 bangun, dah masuk sembahyang subuh kan, nak sembahyang subuh, dia sembahyang cara dia tidur balik. Tuan-tuan, macam mana hal ini? Sebab istiqamah. Bila istiqamah tuan, Allah muliakan, nama dia disebut oleh para malaikat. Itu sebab ketika dia meninggal, Allah tunjuk depan kita tuan, ramai ni orang datang sembahyang. Kita sembahyang disunatkan dalam kitab mereka. Sembahyang malam ni disunatkan 3 soft. Sembahyang jenazah, sembahyang malam. Sembahyang dah 3 soft. Ini tak payah susah-susah fikir 3 soft. 3 kampung je tuan-tuan. Sampaikan kau orang KS semua bakal pergi tanpa melihat kepada parti politik. Semua bakal pergi. Sampai semua tak masuk. Ustaz Don kebetulan ada program dekat Kelantan. Dia dengan Mufti Main, dengan Mufti Selangor, semua sampai sana. Tapi tak boleh masuk macam ni tuan-tuan. Orang tak bagi. Padahal orang tengok sumbang Ustaz Don tu bagi lalu kan. Tak layan. Kau pakai sebab, aku pakai sebab je. Tak bagi jalan. Sehinggalah mereka ni dapat ke PM Datuk Seri Najib sampai. Masa tu lah baru orang buka laluan. Tu pun kejap kanan, kejap kiri, hampir-hampir keluar barisan. Masuk kanan, keluar kiri, begitu. Tuan-tuan, macam ni. Dia orang dapat syafaat. Masa tu lah syafaat Datuk Seri Najib dapat. Semua dapat masuk belakang, semua belakang. Termasuk Ustaz Dok dapat tengok sekejap, macam tidur Syekh. Nak cerita bagi ni Allah muliakan. Macam mana nak dapat? Tak dapat tidak, buatlah apa yang Allah suruh. Tu istiqamah dengan apa yang kamu buat. Istiqamah dalam perjuangan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam pendidikan, istiqamah dalam menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang kasih sekalian, antara yang keempat, perkara yang disebut oleh para ulama, yang mana nama mereka ini akan disebut-sebut oleh para malaikat dan dibawa bertemu dengan Allah Ta'ala. Siapa mereka tuan-tuan? Man bana masjidan, orang yang membina masjid atau rumah-rumah Allah Ta'ala. Daripada Sahih Bukhari, Nabi SAW sebut, man bana masjidan yabtaghi bihi wajah Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Sesiapa yang membina masjid, kita nak bina 1 biji tak mampu tuan. Kita tak mampu. Siapa mampu nak buat masjid seorang-seorang ni? Orang kaya boleh, macam Tafsir Syekh Al-Mukhtar Al-Bukhari boleh lah. Apa lagi Nazar boleh lah. Mereka ada kemampuan, kekayaan. Sekarang ni kita tuan-tuan tak mampu nak buat semua. Kita kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi tak banyak. Kita buat sikit pada anak. Kita buat apa? Kita masukkan dalam tabung. Berapa nak buat? Ni kita dah puluh ekor. Ada ekor masjid? Ada kan? Puluh ekor. Kita pakai puluh ekor. Berapa ekor? Kita pakai kongsi. Tuan-tuan, selagi masjid ni digunakan menggunakan ekor yang kita bagi, selagi itulah kita akan dapat pahala. Ni, kapek orang wakaf. Tuan-tuan, semua ni akan dapat kepada tuan yang terima duit. Kita tu letak RM10 macam apa? Sekurang RM10 itu memenuhi kekurangan yang tak cukup. Kita buat apa yang kita mampu tuan-tuan. Jangan kita paksa diri sampai gadai rumah tak payah. Dia jual kereta sebab apa? Nak derma kat masjid tak payah sampai mereka tu. Itu dah sampai tahap Abu Bakar As-Siddiq. Jual semua harta tuan-tuan bagi kepada Nabi SAW untuk memperjuangkan
Buat, tuan-tuan, Allah muliakan. Benda yang kita boleh buat ni macam ni. Kapet tu imam. Ni semua orang wakaf ke masjid ni. Wakaf kan? Wakaf. Ada setengah-setengah masjid orang pergi Mekah, dia bawa balik, dia mesti beli. Sebab saya bawa umrah tuan-tuan. Cuti setahun saya akan hadiah diri saya sendiri, saya pergi umrah. Umrah ni maksudnya kita jadi duta, dia orang bawa, kita pergilah. Saya akan pergi. Saya jadi duta tempat lain saya tak mau. Oh ni minta duta pergi Jepun, tak tahu. Pergi Paris, tak tahu. Apa semua tu pening kepala tuan-tuan. Baik kita pergi Mekah senang hati, kita boleh beribadat banyak. Saya pergi, kalau pergi kalau bawa jemaah nak beli kain apa, kain sejadah, mesti setiap jemaah akan beli lebih satu. Saya kata dia untuk apa? Nak letak kat semua imam sembahyang dah. Orang tu pun sama juga. Kadang-kadang satu jemaah tu, geng-geng jemaah tu, 3 orang daripada surau yang sama. Dah, ini beli tu imam, ini beli tu imam. Macam mana ni? 3-3 beli. Dia kata gili-gili lah. Dah. Jadi bila orang dah wakaf untuk tu imam, kena simpan untuk imam. Mana tukar-tukar lah. Yang jaga sejadah tu imam ni tukar-tukar. Hari ni hak yang apa? Sejadah sekian. Esok sejadah sekian. Sedih orang buat, letak-letak, tengok-tengok, besok gantung kat belakang. Ni aku beli untuk imam, kenapa dah tak pakai? Jadi orang sedih. Kita kena gunakan betul-betul untuk tu imam. Mana kalau katakan dia umum, lebih baik dia sejadah tu umum, lebih baik diwakafkan untuk umum, lebih baik. Itu akan siapa saja guna dia akan dapat apa. Tapi tuan-tuan, percayalah, orang yang bina masjid, yang buat apa yang Allah Taala suruh, kita tidak akan. Bahkan kita akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini dan di akhirat kelak. Ini janji Allah Taala. Bina masjid di dunia, Allah bina rumah dalam syurga Allah Taala. Apa lagi yang kita nak? Ini janji Allah Taala. Manakala yang ke-5 disebut oleh para ulama, bagaimana tuan-tuan puan kita nak pastikan nama kita ini disebut oleh para malaikat dan disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnul khuluq, baik, berbaik akhlak. Apa ni? Muliakan akhlak yang kita ada tuan. Sebab Nabi SAW disebut dalam satu hadis, akthar ma yadkhulun nasul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan orang yang masuk dalam syurga Allah Taala adalah orang yang bertakwa dan akhlaknya sangat baik. Wa akthar ma yadkhulun nas an-nar al-fam wal farj. Kebanyakan orang yang masuk dalam neraka Allah Taala, kata Nabi SAW, disebabkan mulut dan juga kemaluan. Dua benda ni lah yang menyebabkan tuan kita dilaknat oleh Allah Taala. Ini menunjukkan bahawa akhlak kena boleh. Akhlak kita ni kadang-kadang dugaan kita ada sifat-sifat yang tak baik. Antara sifatnya kita ini sombong. Sombong salah satu daripada sikap yang Allah Taala laknat. Kita nak sombong apa tuan? Saya pun bila fikir balik, nak apa yang kita nak sombongkan diri? Pangkat besar, pangkat sekejap je tuan. Masa ada pangkat, masa tu orang hormat kita, betul? Tak ada pangkat, ni tak ada orang hormat. Duduk dekat tepi jalan, orang tak salam tuan. Ha? Bila tak ada pangkat, masa ada pangkat, oh, orang ikut ni ramah tuan. Duduk ikut. Kenapa ikut? Saja. Selalunya orang yang diikut ni tak pernah masuk masjid. Hari tu orang ikut tu masuk masjid nak sembahyang, dia pun ikut masuk masjid juga. Bila tanya habis sembahyang, kamu ikut tak? Aku ikut. Boh masuk lah, aku masuk juga. Lepas tu kau sembahyang. Ada wuduk? Tak ada. Sebab boh masuk, dia tak tahu apa dia nak buat. Ni, masa ada pangkat, memang Allah bagi awal-awal kita. Bila tak ada pangkat, Allah tunjuk tuan. Ni, tak sombong. Dekat dunia tak payah sombong. Sebab semua tu akan hilang. Tidak ada yang cakap. Itu yang pertama. Nak bangga dengan kecantikan, tak payah. Tak payah rasa bangga dengan cantik. Sebab bangga dengan cantik akan hilang. Kita orang lelaki bangga dengan handsome, sekejap ya Allah cari. Dulu tak ada kedok, sekarang ada kedok. Tak, muka. Orang kata dahi, kita dah kedok. Itu tanda penuaan. Mata dah ada tepi. Dulu tak ada, sekarang dah tua. Dulu janggut hitam, sekarang janggut dah ada putih-putih. Tak, rambut dah ada putih-putih. Saya potong rambut sekarang 2 hari
3 hari lepas, tukang putih tu orang Aceh, dia kata, wah Ustaz, sudah ada ubat 3 Ustaz, 3 bulan lepas ada 2, dia dah 3. Mana lepas dia akan naik banyak lagi Ustaz? Kata dah, ni tanda aku dah 2 dah. Nak cerita, ni maknanya tuan-tuan, kita akan tua tuan-tuan. Orang perempuan nak bagi tubuh cantik sekejap je, lepas ni tak lari, dia akan kendur, semua sekali kendur tuan-tuan. Nah, apa kita semua? Harta berapa ramai Allah tunjuk. Kaya macam mana pun akhirnya akan habis juga duit. Allah tunjuk pada tahun 1998 berapa ramai dalam kalangan orang jutawan kaya-kaya tuan, Allah tarik kekayaan sampai ada yang gila. Sebelum ni naik kereta besar, saham masuk juta-juta tuan, tiba-tiba saham jatuh, mereka jatuh muflis. Bawa basikal tuan sampai kat Petronas, suruh orang buh minyak kat basikal. Nah, macam mana dah? Mental lah. Selalu bawa kereta besar, minyak penuh, ni bawa basikal penuh. Bangga kan macam mana ni? Tuan-tuan, ni Allah tarik sekejap je. Allah tarik. Ada yang Allah tarik, ada yang Allah bagi. Semua tu nikmat yang Allah bagi. Baru ni saya beri, saya ceramah dekat Puchong. Bila ceramah kat Puchong, kebetulan habis sembahyang, habis ceramah tu, ada seorang hamba Allah datang kat dia peluk kita. Ustaz, nangis orang. Terdesak-desak. Sebab masa tu saya ada geng yang buat umrah. Dia datang buat promotion umrah lah. Saya pun bagi tahu kat umrah, saya nak camping dengan umrah ni, geng apa ni, dengan travel ni, semua pakai daftar. Dia pun peluk ni sampai basah lah bahu saya. Sama ada air pun ataupun air mata, itu ada dua kan. Tapi kat bahu ni, apa yang bahu kanan dah dia dah lagi, kita sabar. Kenapa ni? Lepas tu habis orang pun, dia tu imam pun jangan siap apa sangat. Dia tak buka dia ke tepi. Ustaz, tolonglah Ustaz, doakan saya ni Ustaz. Dulu mana negara yang saya nak pergi sebelum tahun 1998, sebelum kejatuhan ekonomi? Ustaz, mana negara yang saya nak pergi? Semua negara saya nak pergi. Saya masa tu mampu Ustaz duduk dalam business class, pergi ke Hawaii, pergi ke Jepun, pergi semua negara. Tak ada kerja yang tak ada. Kutub Utara, Kutub Selatan dia tak pergi. Tapi Ustaz, satu negara yang saya tak nak hijau, iaitu rumah Allah, iaitu Makkatul Mukarramah. Saya tak pergi Ustaz. Sedangkan masa tu isteri yang cakap, abang, jomlah kita pergi Mekah, kita ambil package yang paling mahal, 159,000. Dia kata, Ustaz, saya mampu Ustaz, 159,000 dengan harta saya sangat kecil Ustaz. Tapi saya tak pergi. Tuan-tuan, akhirnya pada tahun 1968 Allah tarik tuan-tuan, muflis, kena tipu dengan kawan, habis harta dia. Ini tanda keberkatan Allah tadi. Sampai hari ini dia hanya cukup-cukup makan. Dia buat kontraktor kecil-kecilan, cukup-cukup makan lah. Mana isteri dia tu, alhamdulillah, masa tu dia ada 4 orang isteri. Yang nombor 2, 3, 4 semua tinggalkan dia. Tak ada apa yang orang, tak boleh nak bagi nafkah. Tinggal. Yang tinggal hanya isteri pertama ni. Isteri tak berkata, abang, tak apa abang, saya ambil awak dulu. Masa kita kahwin, kita sama-sama susah, kita sama-sama beda, kita sama-sama kaya, alhamdulillah. Tapi sekarang abang jatuh, kita jatuh sama-sama. Yang lain pergi, biarlah pergi, sebab mereka masuk masa kahwin. Dia orang kahwin dengan abang, masa tu abang kaya. Takut sekarang ni mereka semua dah pergi. Sekarang kita kembali mulakan kerja-kerja balik daripada awal. Tuan-tuan, menangis dia tak pergi. Sampai hari ni dia tak tahu nak pergi lagi. Anak belajar, dia sambut, dia tanggung juga. Tapi nak cerita, tak mampu lagi nak pergi. Hatta dengan harga RM7,000 tak mampu lagi. Ni Allah cari. Saya kata tak boleh, saya boleh tolong. Saya boleh tolong dapatkan siapa sponsor, tak nak tolong kan. Saya nak pergi dengan duit saya sendiri. Ni dia punya usaha dia. Alhamdulillah, lepas 2 tahun selepas tu, dia tak jumpa saya nak pergi. Saya bagi dia pergi. Cuma time nak pergi tu bukan time saya pergi. Saya
kepada seorang ustaz yang bawa. Alhamdulillah tuan, dia pergi sana gembira dia tak sampai. Lepas tu sekarang ni dia tengah simpan duit untuk pergi menaikkan ibadah haji. Kita doakan bagi orang tu orang itu harta Allah boleh tarik balik. Anytime Allah boleh tarik balik, dan ada kala Allah bagi balik. Cumanya kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu husnul khuluq. Baiklah akhlak kita dengan Allah Taala, baik akhlak kita dengan manusia. Tuan-tuan dan puan dikasih sekalian, manakala yang terakhir antara golongan yang akan disebut nama-nama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang sentiasa tarkul kadhib walau kana masiha. Dia meninggalkan penipuan. Dia tak suka cakap, dia tak pernah menipu. Orang golongan ini tuan-tuan akan diletakkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata Nabi SAW, ana za'imun raddun fil jannah liman taraka al-mura wa in kana muhiqqa wa baitun wasat al-jannah liman taraka al-kadhib wa in kana masiha. Allah Rabbi. Kata Nabi SAW, aku ketua untuk masuk dalam syurga Allah Taala. Ketua. Satu, liman tarakal murah wa in kana muhiqqa, dan golongan yang berhenti daripada bercakap benda-benda yang merugikan. Murah ni bercakap sia-sia, sembang tentang orang, an-namimah, hina orang ke belakang, apa lagi, mengumpat dan macam-macam lagi. Orang ni akan duduk dalam syurga. Termasuk golongan yang ketiga kata Nabi, golongan yang duduk di tengah-tengah syurga. Wa baitun wasatil jannah, rumah berada di tengah-tengah syurga. Siapa mereka tuan-tuan? Liman tarakal kadhib wa in kana masiha, orang yang tinggalkan penipuan walaupun dalam keadaan gurauan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita hari ini terlalu banyak menipu tuan-tuan. Kita tipu dengan Allah Ta'ala. Cari hilaf. Cari hilaf. Kita menipu dengan manusia, tak usah kira lah. Menipu dengan orang cukup banyak. Dengan isteri, kita kira muhasabah dengan isteri banyak mana kita tipu. Oh, maknanya awak nak pergi mana tu? Ada meeting sikit. Padahal dia lepok dengan kawan kedai mamak. Dia nampak simple, tapi tergolong daripada orang ni. Cakap tu terang lah. Cakap, ya, saya nak keluar kejap, pergi lepok kedai mamak. Oh, betul. Tak apa, awak gigi lah. Oh, perempuan marah tak kalau suami lepok kedai mamak? Tak apa. Takut-takut pula dia orang belakang. Tak. Kalau dia cakap betul, cakap je lah. Dia berterus terang tuan-tuan, tak payah menipu. Menipu ni menyusahkan tuan. Di akhirat Allah laknat, di dunia manusia pun benci dia, menipu. Cakap betul-betul. Ya, saya nak pergi lepok kedai mamak kejap, boleh? Boleh. Mana ada orang rumah nak bawa? Ada. Dia kata gila, balik. Tapi ingat, jalan rumah jangan lupa. Dia akan beritahu dia, gila, kita duduk sekali dengan kawan-kawan real station, tak salah. Saya selalu lepok dengan Dr. Farid Rami. Kita tak asyik dengar masalah orang tu. Orang tu nak cerai, orang ni nak cerai, orang ni nak masalah rumah tangga, masalah anak-anak berpecah belah sebab harta. Oh, serabut tuan-tuan. Lain kali kita lepok dengan Dr. Farid Rami minum teh tarik. Ni teh tarik mamak terbaik. Teh tarik mamak ni sebab apa? Dia buat tu dengan hati yang ikhlas. Betul tak? Pergi minum teh tarik mamak ni. Dia tarik, dia tarik. Semua orang lain tak bersungguh. Teh mamak dia punya teh tarik, dia terasa. Dia punya susu dia cukup. Apa lagi? Dia punya daun apa? Daun teh cukup. Puas hati ya tuan-tuan. Kalau kita minta kau, dia bagi yang sedap. Tak apa-apa Dr. Farid dia cakap bahasa ni, bahasa ibu dia. Dari teh tarik itu warna pekat, warna coklat ni, coklat yang memang coklat yang sedap lah. Tengok pun lagi sedap lah. Buih dia boleh-boleh buih Ustaz Farid. Saya punya tak ada, tapi sebab saya kawan dengan Ustaz Farid, saya dapat syafaat. Oh, dia tengok Ustaz Farid punya dapat sekali. Dapat apa? Dapat teh tarik yang sama. Jadi kalau kadang Ustaz Farid datang,
ni tuan-tuan perempuan, lepak dengan kawan-kawan ni tak salah. Mak kadang ajak, "Pak, saya dah sediakan sarapan pagi." Tak apalah, hari ni saya nak minum dengan Ustaz Farid. Tak apalah, pergilah. Sebab jangan-jangan sekali, bukan tiap-tiap hari memang alamak kena marah lah. Ustaz pun kena marah tu kan. Jangan kata Ustaz, Nabi pun kena marah dengan bini dia. Ya, Umar pun dah kena marah dengan bini dia. Ustaz apa tak lagi, standard kena marah. Jadi bila kita minum, kita tak relationship, cakap tu kan, cakap kita tak menipu semuanya. Ni kadang-kadang kita menipu anak, macam-macam, tipu isteri banyak, tipu anak-anak banyak. Kita kadang-kadang tipu anak, kata, "Pak, nak KFC apa? Duit ada dalam beg." Tapi kita jawab tu, papa tak ada duit lagi ni, tak dapat duit lagi, gaji tak dapat. Padahal duit ada. Anak minta lah, anak minta ikhlas, bukan mahal sangat pun. Berbanding dengan kita beli rokok RM17, betul? Kalau tak RM17, beli vape lagi. Vape kali beli 200-300, beli alat tak kira lagi. Macam ni lah sekarang. Dulu saya ingat tu masa orang tanya hukum, vape yang satu batang tu isap pakai betul, ada bateri tak? Masa sikit asap tu. Dia tanya bukan, "Ustaz, boleh tak isap tu?" Masa tu saya kata harus. Sebab alasan dia, "Ustaz, saya isap ni, saya tak isap rokok lagi lah." Itu bagus tu. Saya kata kalau itu harus. Tapi kena ada kadar dia lah, berapa lama kau nak isap dia tu. Isap pen tu, dia pen pakai macam pen gantung kat tekap, apa ni, dekat tekap tu, dekat poket. Dia kata, "Ustaz, dah setahun je." Okey, lepas setahun jadi makruh. Kalau tak berhenti-berhenti, jadi haram balik kan. Tak apalah, lepas tu tak dah setahun lah, ubah pula, dah jadi besar juga. Sekarang ni baru ni saya jumpa, saya pergi Johor baru, besar ni tuan-tuan. Besar. Saya kata, "Apa benda dalam tu?" Dia kata, "Bateri Ustaz." Allah wasak, dia sekali semua hilang muka dia. Macam mana jadi harus ni dah bertukar jadi haram. Tu buat fatwa dah haramkan lah. Sebab memudaratkan tuan-tuan buat. Jadi tuan-tuan, kita boleh beli vape beratus-ratus ringgit, beli dia punya cecair RM60, RM80 tuan-tuan. Tapi anak minta nak makan KFC ayam lah, beli dah, apa nak tipu sangat. Mungkin anak kita minta untuk kali terakhir tuan-tuan, kita tak tahu. Cakap kalau tak betul tak ada duit, betul. Apa tak ada duit, tu tengok. Tak apa. Ni masalah, duit ada tapi kita tipu. Itu sebabnya Allah tidak akan terima amalan orang-orang yang banyak. Itu masuk tipu. Kecuali helah lain. Helah ni untuk kemudaratan. Banyak untuk mengelakkan anak kita kena mudarat. Contoh, anak kita apa? Nak beli ngecur boleh? Tak boleh. Ngecur ni kalau kita main nanti pun pecah tangan. Contoh, kita buat cerita-cerita yang melakukan walaupun tak tahu pun. Tak apa, itu helah. Helah untuk lari daripada terlibat dengan kemudaratan. Itu tak apa. Sebab Nabi pun pernah buat helah, tapi menipu mendatangkan kemudaratan. Itu tak boleh. Hukumnya haram. Baik tuan-tuan puan yang dikasih sekalian. Jadi Nabi SAW telah janjikan bagi orang yang nak pastikan nama mereka itu kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan nama sentiasa disebut-sebut oleh para malaikat, elakkanlah daripada menipu. Sebab menipu itulah akan membawa kepada laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyakum wal kadhib. Jaga dengan penipuan. Hari ini kita terlalu banyak menipu. Pemimpin tipu sama-sama menipu. Pemimpin tipu rakyat. Rakyat tipu pemimpin, sama je. Macam mana rakyat tipu pemimpin? Petang mudi dapat duit betul lah. Siapa mudi balik ke Kota Baru dapat duit minyak kereta. Dia pangkok A, dia pergi ke A, saya pangkok U. Padahal dia pangkok B, dia dapat duit. Duit apa? Duit ni, duit kereta dapat RM100. Dia pula pergi pula ke B, saya pangkok B, dapat RM200. Orang lain dapat RM100, dia dapat RM200. Dia tipu ibu pemimpin. Jadi pakak-pakak dia pemimpin tipu dia, rakyat pun tipu balik. Jadi tuan-tuan, kita hidup dengan tipu. Bila hidup dengan tipu, itu sebab hari ini kita tak ada keberkatan. Allah Ta'ala ambil keberkatan hidup kita. Tengok apa yang berlaku dalam hidup kita sekarang, masyarakat kita, umat Islam ini. Sebab hidup dengan penipuan. Bila kita kata haram, jual Arab, dia orang kata kita nak ambil dia punya cukai. Betul ke kita ambil cukai, kita dapat untung besar?
Pemimpin hanya bagi tahu kita akan dapat keuntungan besar hasil daripada cukai arak, cukai judi, cukai kelamaran dan seumpamanya. Tapi kita tak bercakap benar. Ulama yang cakap benar kata haram, kita tak nak. Itu sebab teman-teman, hidup kita hari ini buruk. Keberkatan Allah tadi, negara kita terus miskin dan miskin. Tuan tengok mana ada kita kaya kan? Orang kata ekonomi kita bagus, saya kata ekonomi kita tak bagus. Dulu kita beli rumah, harga sekarang 200,000 kita dapat rumah teres. Sekarang ni tak dapat rumah teres 200,000. Dekat Bangi itu, belakang UKM, rumah teres tengah tuan-tuan, harga dia 990,000. Kawan saya dekat sini berapa? Ni apa kawasan namanya? Alam Sari. Alam Nusantara. Apa? Oh, Setia Alam. Banyak sangat alam kan tuan kepala saya. Alam Sari, alam Setia Alam. Alam apa ni? Alam Buana. Berapa ni? Rumah teres kan? Berapa? 500. 600. Berbuah lagi ya. Tapi jauh tuan. 600. 600 kalau duduk kat Bangi tak duduk sini. Tapi kalau kita Shah Alam, okey lah sini. Kalau kita KL, berapa jam sini? KL. Sejam. Kalau sejam, dekat dengan KL. Sejam dekat lah. Kalau 2 jam, jauh kan. Tapi tak boleh sebab yang duduk KL duduk kat Seremban pun ada. Datang tiap-tiap hari pulang. Tapi tuan-tuan, rumah makin mahal, barang-barang makin mahal. Sebab ada seorang tu beli dekat KL. Dia balik UK, balik belajar PhD. Balik naik makan. Balik tu dapat 52. Happy dah dia. Aku 52. Gaya macam orang kaya dah. Dapat pinjaman 500,000. Dia tak tahu yang situasi Malaysia sekarang tak macam dulu masa dia pergi UK tu, harga rumah teres 300,000. Dia balik dia cari kawasan mana baru bagi dekat UKM, tak jumpa tuan. Belah kali dia jumpa yang belakang UKM tu, belakang tu 900,000. Mereka tuan, minta pinjam dapatlah apa ni 900,000. Tapi nak cerita susah nak dapatkan. Sebab apa? Sebab kita ni banyak sangat buat dosa pada Allah Ta'ala. Bila Allah bagi keberkatan, habis semua negara-negara Islam susah begini. Jadi muslimin-muslimah ini kasih sekalian, baliklah kepada Islam. Sebenarnya ada 30 disebut oleh para ulama. Apakah apa perkara amalan-amalan yang menyebabkan kita boleh nama kita akan disebut oleh Allah Ta'ala, disebut oleh malaikat sampai kepada Allah Ta'ala. Namun masa tidak mengizinkan kita. Cuma kita buat dululah 6 yang saya sebut tadi, agar kita sama-sama dapat amalkan. Sebab kita ni banyak yang kita terlepas pandang. Mungkin kita boleh sama-sama buat yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Ada soalan? Ha? Terdapat dalam satu hadis Nabi SAW sebut akan ada satu golongan di akhirat dipanggil muflis. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, muflis yang bagaimana? Jadi Nabi kata, muflis kat dunia kita boleh bayar dengan duit, tapi muflis di akhirat kita tak boleh bayar dengan duit, tapi bayar dengan amalan. Manusia itu pergi depan Allah Ta'ala di padang mahsyar dengan amalan yang cukup banyak. Sembahyang malam, duha, sembahyang fardu, zikir, doa, macam-macam semua dia bawa, bergunung di belakangnya. Sampai nak menuju ke syurga, dalam perjalanan itu tuan-tuan puan yang dikasih sekalian, orang-orang yang dia zalimi itu, yang dia tipu, yang dia ambil harta mereka, yang dia dia kutuk, dia caci, dia hina, dia fitnah. Semua orang-orang ini tuan-tuan akan datang di akhirat mereka. Bila minta, Allah Ta'ala suruh bayar. Nak bayar dengan apa? Bayar dengan amalan. Bila bayar, amalan kita habis. Maka datang lagi orang, oh zakat pula tak bayar. Berapa nilai zakat? Berapa? Nilai zakat yang kita tak bayar itu, kata Imam Asy-Syafi'i, akan datang di akhirat jumlah manusia yang patut dapat zakat minta dengan kita. Tuan-tuan, bila minta dengan kita,
Masa tu kita tak boleh nak bayar dengan amalan, duit kita tak laku. Masa tu la yanfa'u malun wala banun. Kita anak-anak takkan bagi pinjam harta dia, amalan dia. Akhirnya tuan-tuan, mereka ini akan ambil pahala kita. Kalau tak ada pahala, dia akan bagi dosa yang mereka tanggung, bagi kat kita untuk tanggung dosa-dosa kita, dosa-dosa mereka. Akhirnya tuan-tuan, kita dilemparkan ke dalam neraka akibat tidak ada amalan yang boleh menyokong kita masuk syurga. Yang kita bawa semuanya dosa manusia, dosa orang yang kita lakukan ketika di dunia. Akhirnya kita masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Itu namanya muflis. Itu sebabnya muflis kita yang tadilah akhlak dan jangan tipu. Sebab ini di akhirat Allah akan tanya kepada Allah. Jadi berhati-hatilah bila kita dengan manusia. So selamatnya kita bercakap benar, jangan ambil hak orang, kita buat yang terbaik. Jadi insya-Allah tuan, Allah akan muliakan kita dan Allah akan selamatkan kita daripada fitnah manusia. Itu kalau boleh bayar hutang tu bayar tu sekarang. Kalau orang kata hutang orang sikit, bayar walaupun 1 sen. You pun apa hutang lah itu punya 10 sen, bayar. Sebab 10 sen inilah yang menyebabkan kita masuk ke kesilapan kan. Tu hutang termasuk daripada. Sebenarnya hutang yang termasuk daripada 30, tapi saya tak sempat sebut bab hutang. Allah a'lam. Baik, ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada cukup sekarang tuan-tuan. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukur. Allahumma faqihna fi din tawil. Allahumma yassir wa la tu'assir wa ta'awun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi